Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmaliza binti Parman, merupakan pelajar semester 2 di OUM. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang hak asasi manusia dalam perlembagaan persekutuan. Apakah itu hak asasi manusia dalam perlembagaan persekutuan Malaysia? Perlembagaan ialah satu dokumen undang-undang tertinggi yang menjadi asas kepada sistem pemerintahan sesebuah negara. Ia mengandungi prinsip, peraturan, dan hak-hak asas yang mengawal tadbir urus negara serta hubungan antara kerajaan dan rakyat. Terdapat 9 perkara yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Namun, pada hari ini saya akan menerangkan 4 hak-hak asasi utama, yaitu perkara 5, hak kebebasan diri, seterusnya perkara 8, kesamarataan. Selain itu, perkara 11 kebebasan beragama dan perkara 12 hak berkenaan dengan pendidikan. Perkara 5, hak kebebasan diri. Contoh situasi, penahanan tanpa sebab sah dan hak untuk dapat perbicaraan adil. Ali sedang berjalan pulang dari kerja apabila dia tiba-tiba ditahan oleh pihak berkuasa tanpa sebarang penjelasan. Dia tidak diberitahu sebab penahanannya dan tidak diberi hak untuk berhubung dengan keluarganya atau peguam. Namun, selepas keluarganya mendapatkan khidmat peguam, mahkamah mendapati bahawa penahanan Ali adalah tidak sah dan dia dibebaskan. Berdasarkan situasi tersebut, setiap individu berhak untuk mengetahui sebab penahanannya dan mendapatkan perbicaraan yang adil. Penahanan tanpa alasan yang sah melanggar hak kebebasan diri yang dijamin dalam perlembagaan persekutuan. Seterusnya, perkara 8 iaitu kesamarataan. Contoh situasi kesamarataan dalam perkhidmatan awam. Lisa seorang wanita orang asli pergi ke hospital kerajaan untuk mendapatkan rawatan. Pada mulanya, dia dilayan dengan kurang mesra oleh kaki tangan hospital. Tetapi, selepas seseorang dokter mengingatkan mereka tentang hak kesamarataan, bisa menerima layanan yang adil seperti pesakit lain. Berdasarkan situasi tersebut, setiap individu berhak mendapat layanan yang adil dalam sektor perkhidmatan awam, tanpa mengira bangsa, jantina, atau latar belakang mereka. Selain itu, perkara 11 iaitu kebebasan beragama. Contoh situasi, kebebasan beribadah. Aiman seorang muslim, boleh menunaikan solat di masjid tanpa halangan. Begitu juga dengan Devi yang beragama Hindu, bebas untuk pergi ke kuil untuk melakukan upacara keagamaannya. Hal ini menunjukkan hak setiap individu untuk mengamalkan agama masing-masing tanpa ada gangguan. Berdasarkan situasi tersebut, setiap individu berhak mengamalkan agamanya. Hak ini dilindungi di bawah perkara 11 perlembagaan persekutuan. Akhir sekali, perkara 12, hak berkenaan dengan pendidikan. Contoh situasi, tiada paksaan dalam pendidikan agama. Jason seorang pelajar bukan Islam di sekolah kerajaan, tidak boleh dipaksa untuk menghadiri kelas pendidikan Islam. Sebaliknya, dia diberi pilihan untuk mengikuti pendidikan moral. Ini menunjukkan hak kebebasan dalam pendidikan agama. Berdasarkan situasi tersebut, perkara 12 memastikan setiap warga negara Malaysia mendapat hak pendidikan yang adil, bebas diskriminasi, dan menghormati kepercayaan agama, sekaligus menyokong pembangunan masyarakat yang inklusif dan harmoni. Seterusnya, kesimpulan. Perlembagaan Persekutuan Malaysia mengiktiraf dan melindungi hak asasi manusia sebagai asas keadilan, kebebasan, dan keharmonian negara. Setiap individu bebas daripada penahanan dan hukuman tanpa sebab yang sah serta berhak mendapatkan perbicaraan yang adil. Seterusnya, semua rakyat Malaysia adalah sama di sisi undang-undang tanpa diskriminasi berdasarkan bangsa, agama, jantina, atau keturunan. Akhir sekali, setiap individu berhak menganut, mengamalkan, dan mengurus agama masing-masing, tertakluk kepada undang-undang tertentu. Itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.